Sisipan informasi Jejak Madani. Langkah kerajaan memperluaskan perumahan mampu milik di ibu negara dilihat membantu menggalakkan pemilikan rumah terutama dalam kalangan generasi muda. Pensyarakan Harta Tanah, Fakulti Alam Bina dan Ukur, Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Syazmi Sharina Abdul Aziz berkata, pemilikan rumah penting dalam mewujudkan kejiranan yang lebih stabil di sesuatu kawasan sekaligus melahirkan masyarakat sejahtera. Katanya kestabilan kejiranan penting dalam membentuk perpaduan. Keharmonian, keselamatan lebih terjamin, malah turut membantu menurunkan kadar jenayah di kawasan tersebut. Jika terlalu ramai penyewa dalam satu kawasan itu, secara logiknya ia akan sentiasa bertukar ganti yang mana kita sendiri mungkin tidak mengenalinya. Beliau berkata kemampuan isi rumah untuk membeli rumah masih rendah, berikutan nilai hartanah melambung tinggi sekaligus menyebabkan berlakunya peningkatan harga semua jenis rumah di kawasan bandar. Katanya, bagi saya rumah mampu milik adalah penyelesaian kepada golongan B40, M40 dan anak muda untuk memiliki kediaman sendiri. Dalam pada itu, sebagai usaha mengekalkan kawasan lapang, Syazmi Sharina berkata kerajaan boleh memanfaatkan teknologi hijau dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan meminta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur supaya segerakan melaksanakan penambahbaikan draft Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 dan mewatarkan dokumen itu sebelum penghujung tahun ini. Beliau berkata DBKL perlu memberi tumpuan mengekalkan kawasan rezerv hutan dan kawasan lapang selain bersetuju supaya perumahan mampu milik diperluaskan bagi menampung permintaan terhadap jenis perumahan terbabit oleh warga kota Kuala Lumpur. Cadangan itu sejajar dengan hasrat kerajaan untuk menyediakan perumahan mampu milik melalui konsep kejiranan madani di kawasan Persekutuan Kuala Lumpur. PSKI 2040 adalah antara komponen utama Pelan Pembangunan Kuala Lumpur 2040 yang mengandungi visi, matlamat, hala tuju, strategi dan tindakan untuk memandu Kuala Lumpur bagi 20 tahun akan datang. Antara kandungan draft PSKI 2040 adalah mengintegrasikan penggunaan tanah dengan perancangan infrastruktur, pengangkutan, penyediaan perumahan mampu milik, pekerjaan, kemudahan awam serta peningkatan kualiti alam sekitar dan ruang awam. Peningkatan pemberian khas kepada RM300 juta daripada Kerajaan Persekutuan adalah petunjuk jelas bahawa kerajaan negeri kini berada di landasan betul ke arah mendapatkan hak Sabah sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino berkata, Sabah menyambut baik keputusan Jawatankuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963 yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Katanya ini adalah penyelesaian sementara dan seperti yang disebutkan oleh Fadilah, rundingan masih diteruskan dengan jawatankuasa berasingan bagi menentukan serta memuktamadkan formula untuk pemberian khas kepada kedua-dua negeri di Kepulauan Borneo dalam tempoh setahun. Beliau mengulangi pendirian kerajaan negeri bahawa Sabah tidak pernah melepaskan hak 40% hasil bersih dikutip oleh Kerajaan Persekutuan dan akan terus berjuang untuk mendapatkan pemberian khas seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Katanya perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan formula dan semakkan semula hak 40% ke atas hasil bersih yang diperolehi Persekutuan yang berasal dari Sabah. Fadilah berkata Sabah dan Sarawak akan menerima pemberian khas sebanyak RM300 juta daripada Kerajaan Persekutuan pada tahun ini. Ini menyaksikan peningkatan sebanyak RM40 juta kepada Sabah berbanding jumlah RM260 juta yang diumumkan oleh Putrajaya pada Januari lepas yang akan dibayar secepat mungkin. Kementerian Kerja Raya akan menyegerakan kerja-kerja tambatan banjir di 14 lokasi sepanjang jajaran Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 dengan peruntukan sebanyak RM200 juta bagi menangani masalah banjir dari berulang di lokasi berkenaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nataninggi berkata, sebanyak 4 kejadian banjir telah berlaku di sepanjang LPT1 sejak ia mula dibuka pada 2004. Katanya kejadian banjir ini berlaku pada tahun 2007, 2014 dan 2 kali pada 2021 iaitu pada bulan Januari dan Disember yang menyebabkan lebuh raya ini ditutup kepada semua jenis kenderaan untuk beberapa hari. Saya telah mendengar taklimat dan melihat sendiri perkembangan projek ini yang sedang dilaksanakan. Pada masa kini, kerja tanah di dua pakej iaitu di kilometer 117 dan kilometer 124 sedang giat dijalankan di tapak dan dijaga siap pada Oktober 2024.
Datuk Seri Salahuddin Ayub menyangka dakwaan mengenai kenaikan harga barang yang kerap dimainkan pembangkang ketika pilihan raya negeri semakin hampir. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu memberi jaminan langkah kerajaan mengawal penuh barangan tidak bersubsidi tidak memungkinkan kenaikan harga barang. Walau bagaimanapun, beliau juga Timbalan Presiden Parti Amanah Negara menegaskan kerajaan memang sentiasa menangani isu kos sara hidup rakyat tapi bukannya kos gaya hidup. Di sini lagi sekali saya memberikan jaminan bahawa ada 11 barangan kawalan kerajaan yang bersubsidi dan juga yang termasuk yang tidak bersubsidi seperti gula, tepung yang sememangnya tidak naik dan tidak mengalami sebarang kenaikan kerana ianya dikawal penuh oleh pihak kerajaan. Apapun barang-barang pilihan rakyat itu kita tidak kawal sebab itu terpulang kepada rakyat untuk memilih. Kerajaan kita mendepani isu kos sara hidup rakyat, tetapi kerajaan tak boleh untuk mengawal kos gaya hidup rakyat. Itu yang saya nak tegaskan. Ahli Parlimen pula itu menambah inisiatif Payung Rahmah yang menyasarkan golongan B40 dan miskin tegak, khususnya menerusi jualan Rahmah, menu Rahmah dan pakej Rahmah, memberi pilihan kepada rakyat untuk membuat pemilihan mengikut kemampuan. Kerajaan Madani akan memastikan proses pengambil alihan Maswing berjalan lancar agar visi Sarawak untuk menumbuhkan kerajaan penerbangan sendiri dapat direalisasikan segera. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, perbincangan antara Kerajaan Sarawak dengan Khazanah Nasional Berhad berhubung pengambil alihan itu turut berlangsung dengan baik. Dengan adanya syarikat penerbangan diambil alih oleh Kerajaan Sarawak, maka ia bukan sahaja bertumpu kepada perkhidmatan luar bandar, tetapi syarikat ini juga boleh dikembangkan menjadi sebuah regional airlines yang di mana sahaja destinasi yang nak dibuat itu terpulang secara commercial decision kepada syarikat penerbangan tersebut. Dan dengan backing daripada Kerajaan Sarawak, saya yakin syarikat penerbangan ini akan berkembang maju kerana Sarawak has a deep pocket. So airlines you need a deep pocket to operate. So saya rasa ini sesuatu yang sudah tentu ada modal yang besar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis memeterai memorandum persefahaman pengambil alihan perkhidmatan udara luar bandar (RAS) antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. RAS adalah perkhidmatan udara tidak ekonomik bagi memenuhi keperluan sosial penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial Kerajaan Persekutuan kepada penduduk luar bandar di kedua-dua negeri. Kos penyediaan perkhidmatan RAS oleh syarikat operasi ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan dalam bentuk subsidi dan bayaran sewa pajakan pesawat. Loke berkata RAS masih diuruskan oleh Maswing dan kementerian itu komited untuk meneruskan subsidi walaupun selepas Sarawak mengambil alih syarikat penerbangan itu. Kerajaan Persekutuan untuk mengekal dan meneruskan pemberian subsidi bagi membolehkan perkhidmatan RAS terus dinikmati oleh penduduk di pedalaman Sarawak dan Sabah. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Malaysia memberi keutamaan dan berhasrat untuk membangunkan perkongsian strategik dengan Vietnam. Zamri dan rakan sejawat dari Vietnam mempengerusikan bersama mesyuarat ketujuh Suruhanjaya bersama bagi kerjasama ekonomi, saintifik dan teknikal antara kedua-dua negara sempena lawatan rasminya ke Vietnam. Lawatan itu merupakan acara penting yang berlangsung di luar lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Vietnam serta sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Vietnam-Malaysia tahun ini. Pada mesyuarat itu, kedua-dua pihak menumpukan usaha menyemak dan menilai pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani pemimpin kanan kedua-dua negara, termasuk program tindakan untuk melaksanakan perkongsian strategik Vietnam-Malaysia bagi tempoh 2021 hingga 2025. Mereka juga bersetuju untuk mencadangkan beberapa orientasi utama kepada Perdana Menteri kedua-dua negara dalam usaha mempromosi perkongsian strategik pada masa akan datang. Justru kedua-dua pihak akan meningkatkan penyelarasan bagi mempergiat pertukaran lawatan serta mesyuarat pada semua peringkat dan menentasi semua saluran serta pertukaran pegawai dan meluaskan kerjasama pertahanan serta keselamatan. Kedua-dua negara akan berusaha meningkatkan perdagangan dua hala kepada $18 bilion tidak lama lagi supaya lebih seimbang, menghadkan halangan perdagangan dan memanfaatkan peluang daripada perjanjian perdagangan serantau yang kedua-dua pihak sertai seperti perkongsian ekonomi komprehensif serantau serta perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pasifik. Mereka bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang penting lain seperti teknologi marin, minyak dan gas, pendidikan dan latihan, buruh, pengangkutan, kebudayaan, sukan pelancongan dan kerjasama antara lokaliti serta dalam bidang baru seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan
dan tenaga boleh baharu. Selain itu, kedua-dua pihak akan bekerjasama mempercepat pemeteraian dokumen kerjasama termasuk memorandum persefahaman mengenai kerjasama dalam melatih kaki tangan diplomatik. Malaysia berada dalam kedudukan terbaik di Asia Tenggara dalam indeks peralihan tenaga baru-baru ini dengan mengambil kira prestasi sistem dan kesediaan negara untuk beralih ke sumber tenaga yang lebih mesra alam. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, pencapaian itu membuktikan Malaysia berada di landasan yang tepat bagi pengurusan peralihan tenaga pantas, selamat dan berpatutan. Katanya Malaysia juga mempunyai pelbagai kelebihan seperti lokasi yang strategik, sumber tenaga yang baru dan tahap kemahiran yang tinggi untuk menjadi peneraju serantau dalam bidang peralihan tenaga. Oleh itu, negara dilihat mampu meraih peluang untuk menarik pelaburan global dalam sektor teknologi bersih yang telah mencecah RM5 trilion pada 2022. Nilai ini dijangka akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pada 27 Julai 2023, Kementerian Ekonomi akan melancarkan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara Fasa 1 semasa program Invest Malaysia KL 2023 Special Series. Tambah Rafizi, pelancaran NETR Fasa 1 itu merupakan titik permulaan dalam usaha mengarus perdanakan peralihan tenaga naratif pembangunan negara.